Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haziq bin Saiful Bahari, nombor matrik A171707, akan menerangkan kebaikan dan keburukan berkenaan dengan enakmen pentadbiran agama Islam di negeri Selangor. Baik, daripada enakmen yang telah saya lihat pada bahagian 2, iaitu bahagian jawatan kuasa hal ehwal mu'allaf, di sini menyatakan bahawa perihal-perihal berkenaan dengan jawatan kuasa, bagaimana penubuhan jawatan kuasa, keanggotaan, tempoh jawatan, pengosongan, fungsi jawatan kuasa dan sebagainya. Baik, di sini saya boleh katakan bahawa hal ehwal yang telah disusun oleh melalui enakmen pentadbiran agama Islam ini disusun dengan cantik dan sistematik, dan saya lihat berdasarkan tempoh-tempoh yang ditetapkan selama 3 tahun bagi memegang jawatan kuasa dalam pendaftaran mu'alaf ini sesuai dengan perubahan dan kesan yang dibawa oleh tiap-tiap individu, tiap-tiap jawatan kuasa. Dan dalam tempoh 3 tahun itu juga saya rasakan ianya cukup untuk mereka membuat perubahan dan memberi kesan bagi tiap-tiap tempoh mereka bertugas lah. Baik, selain itu dapat saya tengok melalui allowance ataupun kehadiran wakil, kehadiran anggota dalam mesyuarat itu diambil kira bagi melihat sejauh mana ahli jawatan kuasa itu bertugas dan menyalurkan perkhidmatan mereka di dalam pendaftaran ataupun di dalam majlis pentadbiran agama Islam negeri Selangor. Selain daripada itu, saya lihat daripada dalam bahagian yang ke 7, bahagian yang ke-7, di sini ada menerangkan berkaitan dengan pelbagai perkara seperti peruntukan kewangan, permohonan pendaftaran, status agama dan bagaimana untuk menukar kad pengenalan daripada agama sebelum kepada agama Islam. Baik, di sini saya menyatakan kebaikan daripada enakmen yang telah dilakukan ini ialah majlis akan menyediakan peruntukan kewangan untuk melaksanakan tanggungjawab dan aktiviti untuk golongan mu'alaf. Seterusnya, para mu'alaf bebas untuk mendaftarkan pengislaman mereka bagi yang belum berbuat demikian. Dan yang ketiga, mu'alaf perlu membuat permohonan menukar nama dan kad pengenalan bagi mereka yang mahu berbuat demikianlah. Walau bagaimanapun, keburukan yang saya nampak pada enakmen ini ialah sepatutnya Majlis Agama Islam ataupun pentadbiran agama Islam negeri Selangor ini perlu mengambil jalan yang kritis dan efisien. Bagaimana mu'alaf tadi tidak perlu bersusah payah, tetapi pendaftaran ataupun pentadbiran agama Islam negeri Selangor itu sendiri yang menguruskan segala urusan pendaftaran, urusan penukaran status agama, urusan-urusan pelbagai borang hitam putih dan sebagainya, supaya urusan mu'alaf tadi menjadi lebih mudah dan mereka ini mudah untuk dikesan oleh jabatan pendaftaran negara contohnya. Sebab pelbagai masalah berlaku apabila mu'alaf ini menukarkan agama mereka kepada agama Islam. Terjadinya perkara-perkara seperti tiadanya nama ataupun tidak tersenarai dalam golongan ataupun mereka yang beragama Islam, sedangkan mereka sudah pun menukarkan agama mereka dan menganut kepada agama Islam. Baik, saya rasa sampai di sini sahaja saya punya perkongsian berkenaan dengan kebaikan dan keburukan di dalam enakmen pentadbiran agama Islam pada bahagian 2 ahli jawatan kuasa dan bahagian yang ke-7 iaitu bahagian yang pelbagai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Anam bin Said, bernombor matrik
A167994. Pada bahagian ini, saya akan menerangkan tentang peraturan Undang-Undang bagi Mualaf Negeri Selangor 2009 dalam bahagian 3, iaitu tata cara memeluk agama Islam. Antara kebaikan wujudnya enactment ini adalah seseorang yang hendak memeluk agama Islam sedikit sebanyak akan mendapat pendedahan awal tentang Islam dengan baik. Yang kedua, tidak ada pihak yang tidak bertanggungjawab dengan tidak memberi penerangan tentang Islam terhadap orang yang hendak memeluk Islam, sebab pihak atau orang yang perlu menguruskan keislaman seseorang itu perlu bersikap bertanggungjawab dalam memberi penerangan tentang Islam. Perkara ini sesuai dengan peraturan 17, iaitu mana-mana orang yang menguruskan keislaman seseorang hendaklah bertanggungjawab menerangkan tentang Islam yang terdiri daripada pengertian 2 kalimah syahadah, tugas kewajipan sebagai seorang Islam, kesan pengislaman dan tanggungjawab terhadap keluarga yang bukan Islam. Jika tidak ada peraturan ini, akan wujudnya keburukan. Antaranya adalah orang yang hendak memeluk Islam tersebut pasti terpinga-pinga kerana tidak faham apa yang perlu dilakukan sesudah memeluk Islam. Okey, itu sebab pentingnya peraturan 17 yang menerangkan tentang penerangan memeluk agama Islam. Seterusnya, kebaikan seterusnya adalah pengislaman akan lebih kukuh disebabkan adanya 2 orang saksi sebagaimana yang tertera dalam peraturan 18. Peraturan 18 ini adalah majlis pengislaman, ya. Seterusnya, proses pengislaman bagi orang yang tidak mampu bercakap dapat dijalankan dengan baik kerana adanya jurubahasa yang dapat membantu pendaftar mualaf atau mana-mana pegawai atau mana-mana orang yang hendak menguruskan pengislaman seseorang. Perkara ini adalah kebaikan wujudnya peraturan 18, iaitu majlis pengislaman yang menekankan 2 perkara, iaitu berkenaan dengan saksi dan jurubahasa. Jika tidak ada peraturan ini, akan wujud keburukan. Antaranya adalah akan menyebabkan kesukaran bagi kedua-dua belah pihak, dan perkara ini akan menyebabkan masalah yang akan berlaku pada masa akan datang sekiranya tidak ada saksi terhadap majlis pengislaman dilakukan. Kebaikan pada enakmen seterusnya, iaitu peraturan 19, adalah kesaksian dapat dilihat kukuh kerana dalam peraturan 19 ini saksi tersebut perlu memenuhi kriteria yang tertentu, iaitu yang pertama, beragama Islam, mempunyai akal yang waras dan berumur tidak kurang daripada 18 tahun. Jika tidak adanya peraturan ini, maka akan wujudlah keburukan. Salah satunya, kesahihan pengislaman seseorang yang hendak memeluk agama Islam menjadi tidak kukuh disebabkan tidak ada enactment yang menetapkan kelaikan saksi. Perkara ini akan menimbulkan kucak-kacir. Mengapa tidak? Jika tidak ada enactment ini, tiba-tiba orang tak waras jadi saksi ataupun kanak-kanak jadi saksi. Jadi pengislaman seorang itu tidak dapat diperkukuhkan kerana saksi tadi tidak layak. Sekian sahaja daripada saya. Teruskan pada pembentang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firdaus Nur Hakim Zainal, bernombor metrik A168838. Saya akan menyambung perbentangan berkaitan dengan kebaikan dan keburukan enakmen pentadbiran agama Islam Negeri Selangor, iaitu berkaitan dengan peraturan pendaftaran, penjagaan dan pengajaran bagi mualaf Negeri Selangor. Antara kebaikan bagi enakmen ini adalah kebajikan golongan mualaf akan terjamin, iaitu di mana pelbagai bantuan yang akan diterima sekiranya golongan mualaf ini mendaftarkan diri mereka sebagai mualaf secara sah di Majlis Agama Islam. Sebagai contoh yang terdapat dalam bahagian 5 dalam enakmen ini, iaitu dalam peraturan 25, seorang mualaf yang didaftarkan adalah layak untuk menerima bantuan dalam bentuk yang ditetapkan oleh majlis, seperti pengislaman, berkhatan, kelengkapan ibadah dan urusan pengebumian jenazah. Walau bagaimanapun, seseorang mualaf boleh memohon untuk mendapatkan bantuan lain seperti bantuan pendidikan, bantuan tempat tinggal, bantuan perkahwinan dan juga bantuan perubatan.
Seterusnya, kebaikan bagi endowment ini terhadap golongan mu'alaf ialah ianya mampu membimbing golongan mu'alaf untuk memantapkan lagi akidah mereka serta ilmu mereka tentang Islam, seperti mana yang terdapat dalam bahagian 6, iaitu pengajaran bagi mu'alaf. Mu'alaf mendapat bimbingan dalam belajar ilmu agama Islam, seperti dalam peraturan 27, 28 dan 29, iaitu majlis hendaklah menyediakan apa-apa pusat bimbingan bagi tujuan pengajaran dan pemantapan akidah mu'alaf. So, apabila usaha ini dilakukan, maka ianya dapat mengelakkan golongan mu'alaf ini daripada berpatah balik kepada agama asal mereka. Seterusnya, antara keburukan sekiranya endowment ini tidak dijalankan ialah ianya dibimbangi bahawa golongan mu'alaf ini akan mengalami kesusahan dari segi mental dan fizikal mereka. Kerana apabila seseorang itu memeluk agama Islam, kemungkinan rakan dan kemungkinan keluarga dan rakan-rakan mereka tidak menerima bahawa mereka telah memeluk agama Islam ataupun tidak setuju dengan keputusan mereka untuk memeluk agama Islam. So, sekiranya endowment ini tidak dijalankan, mereka akan rasa terpinggir, mereka akan rasa fizikal dan mental mereka akan rasa seperti bahawa agama Islam ini tidak mementingkan kebajikan mereka. Okey, seterusnya yang terakhir ialah golongan mu'alaf akan berpatah balik ke agama asal mereka kerana berpendapat bahawa agama Islam ini bersifat lepas tangan terhadap golongan-golongan yang baru memeluk agama Islam. Maka setiap daripada kita sebagai umat Islam hendaklah membantu mereka supaya mereka kekal dalam Islam, supaya mereka ada rasa kasih dan sayang mereka terhadap agama Islam, kerana sifat orang Islam itu sendiri yang mengambil berat terhadap mereka, mengambil berat terhadap keperluan rohani dan jasmani golongan mu'alaf ini. Itu saja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.